Rentasan berita edisi 1327 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Ini bukan pendakwaan terpilih. PDRM didesak siasat hadi awam. Sebenarnya Tun Mahathir mahu apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan bahawa beliau campur tangan dalam kes siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM ke atas pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Saya tidak campur tetapi saya beritahu semua agensi termasuk SPRM dan peguam negara tengok kes. Jadi orang yang setuju dan tidak setuju tengok kes, apa pendakwaannya, apa pertuduhannya, kata Anwar lapor Harapan Daily. Beliau menegaskan bahawa siasatan oleh pihak berkuasa mungkin akan melibatkan penahanan dan ini tidak bermaksud tindakan tersebut mempunyai motif politik. Justru itu adalah amat penting untuk mengikuti kes ini untuk mengetahui sama ada kes itu berdasarkan fakta dan bukannya perseteruan politik. Belum tahu apa keputusan setakat ini hanya dipanggil. Tetapi untuk mengatakan semua kes yang kita ambil itu ada motif politik, maknanya tak bolehlah tangkap. Maknanya kes-kes rasuah besar lain semua lepas. Apa itu betul? Sebab itu saya kata kena lihat dulu ada kes ke tidak. Saya nak tegaskan di sini semua orang yang mahu negara ini bersih dari rasuah harus lihat kes bersatu sama ada benar ada pendakwaan politik yang disebut ataupun berdasarkan fakta, tegasnya. Pagi tadi Mahyadin telah ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan berkaitan program Jana Wibawa. Susulan itu beberapa media memetik Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa Mahyadin akan didakwa di Mahkamah esok. Sementara itu, Ahli Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menyifatkan siasatan SPRM ke atas Mahyadin sebagai satu permulaan kepada usaha melumpuhkan parti itu. Kita lihat ini satu permulaan gerakan massa yang akan berterusan kerana kita lihat ada usaha yang terancang melumpuhkan kebangkitan rakyat, katanya kepada pemberita di luar pekarangan Ibu Pejabat SPRM Putrajaya seperti dipetik Malaysia Kini. Azmin yakin Mahyadin tidak melakukan sebarang kesalahan. Bagaimanapun sebagai pendukung parti yang sentiasa menegaskan prinsip kebertanggungjawaban, ketelusan, integriti, menolak rasuah, kleptokrasi, kami akan terus bersama-sama dengan Tan Sri Mahyadin, katanya. Terdahulu dua pemimpin bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Pada 21 Februari, bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan dikenakan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak 6.9 juta ringgit pada tahun 2022 bagi projek Jana Wibawa. Menurut laporan media, Wan Saiful didakwa meminta suapan wang daripada Liang Tan Chuan sebagai dorongan untuknya membantu syarikat Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada Kerajaan Malaysia secara prakelayakan yang berjumlah 232 juta ringgit. Beliau juga dituduh menerima bagi dirinya suatu suapan iaitu wang tunai berjumlah 6.9 juta ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikat WSA Advisory Group Sdn Bhd daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nepturis Sdn Bhd sebagai upah membantu syarikat terbabit mendapatkan surat setuju terima SST bagi projek tersebut. Turut didakwa ialah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad yang didakwa atas 3 pertuduhan menerima suapan berkaitan program yang sama. Selain itu, seorang pengarah syarikat perabot di Pagoh, Teo Wee Cheng, didakwa atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah juga berkaitan program Jana Wibawa berjumlah 12.875 juta ringgit antara Julai 2021 hingga November tahun lalu. Sebelum ini, Bendahari Bersatu Datuk Muhammad Saleh Bajuri telah ditahan SPRM bagi membantu siasatan berhubung perbelanjaan dana parti tersebut. Beliau ditahan ketika hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya dan direman selama 2 hari untuk membantu siasatan kes. Bagaimanapun, beliau telah dibebaskan dengan jaminan SPRM. Untuk rekod pada 1 Februari lalu,
lalu, SPRM mengesahkan telah membekukan beberapa akaun milik Bersatu untuk membantu siasatan ke atas wang yang disyaki daripada hasil haram. Bersatu didakwa memiliki wang sebanyak 300 juta ringgit di dalam akaunnya yang tidak jelas bagaimana sebuah parti yang baru berusia 6 tahun memperolehi dana yang sebegitu banyak. Skim Jana Wibawa merupakan inisiatif untuk mempercepat penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas COVID-19 yang kononnya khas untuk kontraktor Melayu dan Bumi Putra. Namun apabila timbul nama-nama bukan Melayu dalam fail SPRM, kita tertanya-tanya program yang dikatakan bernilai 7 bilion ringgit secara rundingan terus ini sebenarnya untuk siapa? Apapun, kita tunggu sahaja perbicaraan di mahkamah nanti. Menurut undang-undang, seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Justru jika kalian benar-benar mengamalkan prinsip kebertanggungjawaban, ketelusan, integriti, menolak rasuah dan kleptokrasi, jawablah pertuduhan di mahkamah, bukan sibuk tebuk atap. Pemuda Parti Amanah Negara Amanah dan Angkatan Muda Keadilan AMK Kelmarin membuat laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang susulan kenyataan yang didakwa sebagai usaha menjatuhkan kerajaan perpaduan. Menurut Esko Pemuda Amanah Fadli Umar Aminul Huda, laporan itu bertujuan agar pihak polis menyiasat dan mengambil tindakan kerana terdapat usaha yang giat dijalankan untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Pemuda Amanah dan Angkatan Muda Keadilan merasakan bahawa ini adalah salah satu bukti ataupun tindakan yang tidak bertanggungjawab dan juga dilihat sangat bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di dalam titah baginda di Parlimen baru-baru ini, yang mana ahli Parlimen Marang, Presiden PAS merupakan seorang ahli Parlimen, tetapi beliau masih lagi dengan tindakan dan dengan gembira tanpa segan silu menyatakan bahawa usahanya telah berjalan dan mengakui bahawa mereka hendak menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini. Katanya, beliau turut mendesak agar pihak polis melakukan siasatan dengan segera terhadap Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu. Fadli juga melahirkan kebimbangan bahawa tindakan Abdul Hadi itu akan menjejaskan keyakinan pelabur untuk datang ke negara ini. Jadi ini jelas menunjukkan satu sikap angkuh dan bertentangan dengan undang-undang yang mana boleh mengakibatkan huru-hara dan keadaan kacau bilau di peringkat negara. Seterusnya menyusahkan terutama daripada segi pelaburan. Sebagai anak muda, kami merasakan bahawa sekiranya perbuatan ini diteruskan, maka pelabur akan takut untuk melabur di Malaysia, ujarnya. Sementara itu, Ketua AMK Selangor Muhammad Izzuan Ahmad Kasim turut melahirkan kerisauan dengan kenyataan Abdul Hadi yang menyebut bahawa kenyataan yang di-Pertuan Agong bukan menjadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Bagi saya, itu sudah melampau dan pada asasnya parti yang berasaskan Melayu Islam ini sepatutnya menjadi keutamaan untuk setia kepada raja dan negara, tegasnya. Sehubungan itu, kumpulan sayap anak muda Parti Komponen Pakatan Harapan itu mahu tindakan drastik dikenakan kepada sesiapa sahaja yang cuba mengganggu-gugat kestabilan negara. Sebelum itu, Pemuda Amanah menghantar memorandum ke Istana Negara berkaitan perkara yang sama dan menggesa gelaran Tan Sri kepada Abdul Hadi ditarik balik. Dalam perkembangan yang berkaitan, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu kesal dengan kenyataan Abdul Hadi bahawa PAS sedang merancang untuk menumbangkan kerajaan perpaduan bukan melalui pilihan raya tetapi melalui Parlimen. Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkata, sekiranya Perikatan Nasional bertindak untuk menumbangkan kerajaan, ia akan menakutkan pelabur. Di antara syarat pelabur untuk berbelanja dan mengeluarkan pelaburan mereka ialah kesejahteraan, keamanan dan kestabilan sesebuah negara. Dan mereka sanggup mengeluarkan belanja yang besar untuk melabur. Tetapi bila ada pemimpin besar seperti Haji Aminul Huda Awang menyebut soal nak menukar kerajaan tidak melalui pilihan raya, ia boleh menggusarkan, gelisahkan para pelabur. Sepatutnya Presiden PAS yang mewakili PN bekerja kuat segala machinery yang ada pada mereka untuk menumbangkan kerajaan perpaduan melalui pilihan raya yang akan datang. Ini yang menyuburkan demokrasi. Telah diketahui angka-angka yang telah dipersembahkan bahawa pertukaran 3 Perdana Menteri dalam masa yang singkat telah menjejaskan aliran pelaburan ke Malaysia.
Ujarnya, turut menyuarakan pandangan terhadap kenyataan Abdul Hadi, Ketua Pengarah JKOM, Dr. Muhammad Agus Yusof berkata cubaan pemimpin PAS sukar kerana wujudnya Akta Anti Lompat Parti yang berkuat kuasa 5 Oktober tahun lalu. Justru beliau menasihatkan para pemimpin PAS agar tidak lagi mengigau untuk menjatuhkan kerajaan seperti pernah dilakukan pada tahun 2020. Jika begitu, senarionya berhentilah mengigau untuk menjatuhkan kerajaan ini. Jika hendak berpolitik pun tunggulah pilihan raya umum ke-16 nanti. Biar kerajaan stabil dahulu. Buat masa sekarang, jadilah pembangkang yang membina untuk membangunkan negara, katanya dalam satu kenyataan di petik media. Abdul Hadi ketika ditanya oleh pemberita berhubung kenyataannya untuk menumbangkan kerajaan berkata tindakannya biasa, malah berlandaskan prinsip demokrasi. Itu satu kenyataan politik dan biasa berlaku dalam politik. Undi tak percaya dapatkan SD, penyokong kerajaan berbalin tak ada. Itu biasa berlaku lah. Dan kita melihat ada tanda-tanda yang menunjukkan dalam kerajaan campuran yang ada ni, perasaan tak puas hati sama-sama komponen dia sendiri. Itu ada berlaku. Dan sebab itu sesuatu tak mustahil berlaku. Dibolehkan ke Tan Sri? Memang dalam negara demokrasi dibolehkan. Negara demokrasi. Tapi tidakkah ini macam dah melangkaui apa yang di-Pertuan Agong pernah titahkan dahulu untuk stabilkan kerajaan di negara macam mana? Kenyataan Agong satu kenyataan yang tidak qat'i. Maksudnya? Tidak jadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Memang kita berhak merancang. Tiada siapa boleh menghalang kita nak merancang. Bolehkah rakyat Malaysia yang waras mendiamkan diri terhadap kenyataan Abdul Hadi yang memperlekeh titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah agar kestabilan politik dikembalikan serta tiada lagi pelantikan Perdana Menteri baharu di luar pilihan raya sebagai bukan kata putus baginda. Bolehkah kita bersetuju dengan tindakan menukar kerajaan secara di luar tabi'i seperti tebuk atap bocor sendiri, langkah syaratan atau menandatangani akuan bersumpah SD sebagai sesuatu yang biasa dalam politik demokrasi? Amat menghairankan apabila ahli parlimen kaki ponteng pada sidang parlimen sesi ke-14 lalu masih berkeinginan untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih rakyat kali ini setelah parti gabungannya kalah pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Sedangkan ketika memegang jawatan Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah ketika kerajaan dahulu sehingga ke hari ini, kita tidak nampak apa sumbangannya kepada negara. Mohon beri contoh negara demokrasi mana yang biasa berlaku kejadian rampasan kuasa. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa tiada sebarang perubahan yang boleh dibanggakan mampu ditonjolkan sepanjang 100 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri buat kenyataan tiap-tiap hari macam-macam nak buat tetapi keadaan tak bertukar. Kita masih menghadapi kemelesetan ekonomi, masalah orang Melayu tak ditangani, masalah politik yang tidak stabil dan sebagainya. Selain daripada itu, kita dapat janji yang dibuatnya belum nampak ditunaikan. Cakap sahaja, kita lihat apa juga disebut Perdana Menteri ialah untuk sokongan orang ramai kepadanya, katanya. Dan berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Dialog Sepentas Perjuangan yang Hilang yang turut disertai bekas Ahli Parlimen Tanjung Karang, Tan Sri Noh Omar dan bekas Ahli Parlimen Ampang Datuk Zuraida Kamaluddin di Yayasan Kepimpinan Perdana. Tun M juga menganggap orang Melayu hari ini sudah hilang kuasa. Kerana itu beliau menyertai Parti Bumi Putra Perkasa Putra yang diasaskan Datuk Ibrahim Ali. Kita pilih Putra sebagai platform sahaja. Kita tak memihak semata-mata kepada parti. Kalau hanya fikir tentang parti nak bagi menang parti, akhirnya orang Melayu macam sekarang hilang kuasa. Saya ingat itu bukan perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik sekarang ini ialah kita ketepikan kepentingan diri, kepentingan parti dan utamakan kepentingan Melayu. Kita berada dalam keadaan cukup bahaya. Kita tak pernah kuasai ekonomi dan sekarang ini kuasa politik pun sudah hilang, tegasnya. Ini merupakan parti keempat beliau. Selepas meninggalkan UMNO, Tun M menubuhkan Bersatu. Beliau dipecat daripada Bersatu lalu mendirikan Pejuang. Dari sana, beliau melompat pula ke Putra.
Pendeknya sekarang ini beliau sudah boleh menyaingi gelaran Raja Kata Ibrahim Ali. Untuk bersikap adil kepada Anwar, beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun lalu. Dalam tempoh 100 hari itu, kita yang berada di atas bumi ini melihat sudah banyak yang beliau lakukan bersama pasukannya dalam kabinet berbilang parti. Paling signifikan ialah Anwar memperkenalkan gagasan Malaysia Madani yang jelas bukan konsep kepentingan diri atau kepentingan parti, tetapi kepentingan seluruh rakyat di negara ini. Saya mengusulkan Malaysia Madani sebagai jalan ke depan untuk Malaysia serta masyarakatnya yang rencam kaum dan budaya. Kita pastinya berusaha agar nilai-nilai ini digerak serta dilaksanakan sebaiknya, kata Anwar. Madani ialah kerangka dasar terdiri 6 tonggak dasar, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ia menyentuh pencorakan masa depan yang memenuhi potensi rakyat dan negara dan menjadi dasar setiap teras bagi memperkukuh 8 keperluan, iaitu ekonomi, keuangan, perundangan, pendidikan, kemasyarakatan, budaya, bandar dan luar bandar. Hasil gagasan Malaysia Madani tidak mungkin dapat dilihat dalam 100 hari. Dasar Ekonomi Baharu DEB merupakan satu program penstrukturan semula sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan di dalam rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1990 oleh Perdana Menteri ketika itu, Tun Abdul Razak. Dasar tersebut diteruskan oleh Tun M ketika menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat, iaitu 1981 hingga 2003 dan menamatkannya pada tahun 1990. Persoalannya di sini, adakah ia berjaya dan membuka ruang untuk Melayu menguasai ekonomi? Jawapannya tidak. Ia hanya berjaya mencipta beberapa kerat elit Melayu yang kaya raya dan mengukuhkan kedudukan bilioner-bilioner bukan Melayu. Anwar juga melancarkan perang terhadap korupsi dan salah guna kuasa, termasuk menyiasat kertas Pandora. Ia jelas dibayangkannya ketika beliau memberi jaminan bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN diberikan kuasa untuk menjalankan siasatan terhadap mana-mana individu yang mengelak daripada menjalankan tanggungjawab itu, termasuk golongan-golongan kaya. Sama ada kenalan saya atau tidak, penyokong saya atau tidak, cukai wajib bayar dan LHDN wajib menggeledah dan cari helah-helah elak bayar cukai, katanya pada sambutan Hari Hasil ke-27. Beliau menekankan golongan kaya seperti konglomerat serta syarikat-syarikat besar hendaklah menjalankan tanggungjawab membayar cukai yang dilaksanakan di negara ini kerana mereka mempunyai hasil yang mencukupi. Selain itu, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata ramai pemimpin politik mempunyai jumlah kekayaan yang besar. Untuk menuduh Anwar tidak menjaga kepentingan Melayu adalah amat tidak adil. Betul, tiada istilah Melayu dalam program yang bertujuan untuk menjana ekonomi rakyat miskin seperti Skim Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR yang baru dilancarkan oleh Kementerian Ekonomi yang diterajui Rafizi Ramli. Difahamkan skim tersebut telah menerima pendaftaran lebih 22,000 orang peserta dalam tempoh seminggu penyertaan dibuka. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Sri Sarudin Ayub berkata kira-kira 30 pasar raya besar di negara ini telah menyertai inisiatif Payung Rahmah sejak dilancarkan Januari lalu. Menerusi inisiatif ini, golongan B40 berpeluang untuk berjimat sehingga RM24 apabila membeli 12 jenis barangan asas di pasar raya yang menyertainya. Antara pasar raya menyertai program ini ialah Econsafe, Yon Corporation, Yon Big dan Maidin. Inisiatif Payung Rahmah merupakan program kerajaan Madani yang bertujuan untuk mendepani kos sara hidup, khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Mungkin ia bukan kejayaan yang dilihat oleh Tun M kerana golongan elit Melayu tidak mendatangi gerai menu rahmah atau membeli barangan murah di pasar raya. Maaf, bermuhasabahlah wahai pemimpin negara. Rakyat mahu move on. Lebih baik bermula dengan usaha kecil yang berkembang menjadi besar daripada gempar dengan usaha besar seperti konsep penswastaan yang lingkup, menanggung kerugian dan hutang sehingga perlu di-bail out oleh kerajaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.